Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ni hari Isnin, 21 hari bulan Ogos. Saya nak berkongsi sedikit apa yang saya fikirkan, berdiskusi dengan rakan-rakan seminggu dua ni. Jadi saya namakan tajuk Back to Basic kita kali ni sebagai menghormati perjuangan. Perkataan ni saya mula-mula dengar daripada almarhum Muhammad Al-Sharif. Bila beliau menulis, almarhum ada sebut bahawa respect your struggle. Maksudnya apa-apa yang kita pilih sebagai perjuangan kita itu harus dihormati. Maksudnya apa? Maksudnya dalam hidup ni kan almost 100% kehidupannya adalah tentang membuat pilihan. Ada orang dia buat pilihan sambil lewa. Ada orang dia buat pilihan sebab ikut-ikut orang. Jadi kita nak menjadi orang yang apabila membuat pilihan, menghormati pilihan kita. Contoh, kita belajar dekat universiti 4 tahun, 5 tahun contohnya. Kita berhabis tenaga kerja, stay up untuk study dan sebagainya untuk akhirnya grad sebagai pelajar, tetapi tidak menyukai bidang tu sampailah dah lepas grad pun masih membenci bidang tu. Akhirnya keluar bekerja di bidang lain yang sangat 100% tidak ada kaitan dengan bidang tadi. Bukanlah tak boleh, tapi apa jadi pada perjuangan yang 4-5 tahun tu? Tidak memberi makna kepada diri sendiri. Jadi kita telah menghabiskan banyak masa. 4 tahun, 5 tahun tu satu masa yang panjang untuk disia-siakan. Maksud menghormati perjuangan adalah menghargai apa yang kita pilih tu kan. Kebetulan semalam rakan saya bertanya dalam kelas, kami belajar Risalah An-Nur. Rakan saya bertanya, sebab saya mengajar kelas mu'alaf kan, dan ada waktu terlibat dalam pengislaman rakan-rakan yang baru, saudara baru. Rakan saya bertanya, apa yang menyebabkan seseorang tu memilih agama Islam daripada dia berasal daripada agama lain, tiba-tiba nak pilih agama Islam, sedangkan benda tu bukan benda yang mudah. Sebab ada orang dia terima Islam sebab dia kenal Allah, dia kenal, ada orang dia mimpi, ada orang dia kenal Nabi dulu kan, ada orang dia masuk Islam sebab dia suka akhlak orang Islam. Jadi setiap orang tu masuk Islam dengan sebab-sebab tersendiri. Satu poin yang kita orang sedar masa perbincang semalam tu, bahawa mu'alaf ataupun saudara baru yang masuk Islam, selalunya dia masuk dalam keadaan dia belum tahu tentang agama Islam secara syumul. Yalah, kita yang dah masuk Islam pun kita belum tentu tahu secara big picture agama Islam tu kan. Jadi macam mana kita nak cakap kita dah percaya kan, sedangkan percaya tu benda yang kita panggil wholeheartedly kan. Menarik soalan rakan saya tu. Jadi saya kata macam ni, bahawa masuk Islam ni certain orang caranya berbeza-beza. Maksudnya depends on orang tu. Dia macam percaya ni adalah soal autoriti hati seseorang. Kita tak nak kacau. Jadi bila contohnya lah kita jatuh cinta kepada seseorang, bila dah jatuh cinta ni, orang tu cakap apa pun kita terima kan. Tengah jatuh cinta kan. Macam tu juga orang yang nak masuk Islam, dia mungkin jatuh cinta dengan sebahagian ayat Al-Quran, ataupun dia jatuh cinta dengan akhlak orang Islam. Jadi kecintaan itu telah menarik dia untuk percaya keseluruhan yang mana dia belum nampak lagi, untuk menerima keseluruhan yang dia belum tahu lagi. Jadi dia memilih untuk percaya. Dan apabila dia telah percaya dua benda basic, bahawa Allah tu Tuhan yang satu yang berhak disembah, dan percaya bahawa Nabi Muhammad tu pesuruh
Allah secara basic, dia terima syahadah dia menjadi seorang Muslim. Kan? Daripada sini kita tahu bahawa menghormati perjuangan ataupun ialah menjadi orang Islam ni satu perjuangan, kan. Untuk hidup dalam sebagai seorang Muslim tu satu perjuangan. Ia bermula dengan apa? Bermula dengan kepercayaan. Bermula dengan hati tu menerima. Dia mungkin tak nampak lagi hakikat, the bitterness of the way yang dia akan tempuh, tapi hati dia dah bersedia untuk menerima. Dia dah percaya bahawa ini jalan yang betul, jalan yang benar, aku pilih jalan ni. Macam tu. Jadi macam tu juga dalam pilihan-pilihan kita, apa yang kita nak perjuangkan dalam hidup. Contohnya kita nak perjuangkan kasih sayang dalam keluarga. Kita dah set, keluarga aku kena jadi keluarga yang penyayang, contoh. Dah terima dah ni, ada konflik. Waktu tu lah kita kena maneuver, kan? Kena halakan. Nak halakan macam mana supaya objektif keluarga yang penyayang tu berlaku. Itulah maksudnya menghormati perjuangan. Dan perkara kedua yang saya terfikir ataupun diingatkan sebenarnya oleh rakan saya, bahawa perjuangan ni juga perlukan kesiapsiagaan. Nak bersiap siaga dalam satu perjuangan ni ada macam-macam cara, kan. Contohlah, seorang ni dia ambil bidang accountant, tapi dia nak grad tu dia tak tahu dia nak jadi apa lepas ni, dia nak buat apa. Tapi dia nak jadi accountant, tapi dia tak tahu step dia apa. Yang kita belajar apabila kita menghormati perjuangan kita, kita tahu struggle kita, masa yang kita dah bagi, kita nak menjadikan dia meaningful. Di akhir hari, benda ni perlu memberi makna kepada aku, perlu memberi nilai tambah. Jadi kita kena cari, mata ni kena jadi mata yang mencari ruang-ruang mana benda ni boleh menjadi meaningful. Contoh, dia belajar account, dia tahu dekat syarikat ni, syarikat yang paling bagus untuk dia menggunakan ilmu-ilmu yang dia belajar supaya bermanfaat. So dia menyiapkan dirilah, buat survey, buat research pasal syarikat ni, apa yang dia perlu siapkan untuk dia masuk syarikat ni. By the time dia dah grad tu, dia dah bersiap sedia dah. Macam tu juga bidang lain lah, bidang agama pun, kan. Adik-adik, contohlah adik-adik menonton, kan, nak masuk bidang kehakiman syar'i. Dari awal lagi buatlah research, nak jumpa pensyarah mana, nak ambil major dalam bidang mana, kan. Macam tu juga saya tahu benda ni lambat. Kalau saya tahu awal, mungkin saya pun boleh improve, kan. Alhamdulillah kita tahu sekarang, kita improve sekarang. Kita nak kerja dalam satu syarikat yang kita impikan, bukan saja berangan-angan, tapi buat research, cari tahu selok-belok supaya kita dapat pergi ke tempat itu dengan izin Allah. Ini untuk apa sebenarnya? Untuk menjadikan perjuangan yang kita pilih tadi tu meaningful, ada makna, ada isi, ada inti, ada objektif, supaya umur yang kita lalui ni tidak sia-sia. Semalam kami berdiskusi tentang rungutan, terutama student-student bidang agama yang kadang-kadang kita rasa macam kita jadi bodoh, rasa macam tak faham apa kita belajar, atau rasa macam kosong. Di akhir hari rasa macam belajar banyak-banyak, tapi last sekali rasa macam tak tahu apa-apa. Benda tu berlaku bukan hanya pada orang agama, tapi pada semua orang. Kenapa itu berlaku? Salah satunya adalah yang tadi itulah, kita tak dapat nak cari ruang menjadikan apa yang kita belajar ni meaningful. Salah satunya adalah kegagalan untuk connect between knowledge tu. Contoh, kita belajar subjek tasawuf, subjek akidah, subjek fiqh, subjek tafsir. Kita belajar subjek-subjek ni dengan cikgu-cikgu yang lain, dengan silibus lain-lain, yang mana tidak menyentuh pun hubung kait antara ilmu tu. Sekali grad dapat 4 flat, tapi tak tahu pun macam mana nak pakai bahan mentah ni.
Jadi dia menjadikan kita rasa macam kita tak tahu apa-apa sebab tak boleh pakai, kan? Kita ada banyak ilmu tapi kita tak boleh pakai. Macam mana kita ada banyak bahan kat dapur, kita tak boleh masak, tak boleh nak makan. Jadi itu masalah kita. Sistem pendidikan kita mungkin kurang memberi benda tu. Jadi apa kita kena buat? Kita kena cari tahu ruang-ruang kat luar sana, ruang-ruang untuk pakai ilmu kita. Kalau kita tak mampu nak tahu sendiri, kita tanya orang yang dah dewasa, yang dah di alam pekerjaan 2-3 tahun, 4-5 tahun tu. Selalunya orang-orang ni ada je ilmu, ada je benda nak kongsi. Tanya direct soalan, insyaAllah semoga Allah berikan jawapan. Jadi untuk siri back to basic kita hari ni, benda tu lah, kan? Alhamdulillah, satu benda yang saya rasa berguna lah. Sekali lagi, menghormati perjuangan, mengambil risiko, kan? Pak kata PMX kita, kalau takutkan risiko, jangan cakap soal perjuangan. Kita berada di dalam zaman yang cabarannya besar, tapi jangan kita lupakan bahawa pemain-pemain dalam cabaran yang besar ni adalah manusia, bukan robot. Kita bukan robot yang boleh upgrade hanya dengan update ni, kan, dia punya sistem. Bukan. Kita kena menghormati sifat-sifat manusiawi kita. Kita punya emosi, kita punya intelek, kita punya spiritual, semua tu kena improve sekali. Tak boleh mengabaikan salah satu. Kita nak jadi seorang yang berjuang dalam bidang apa pun, improve lah akal, improve lah spiritual, improve kita punya emosi, pengurusan emosi. Saya cakap senang lah, kan? Saya pun bila nak menghadap benda tu satu cabaran dan perlu saling mengingatkan dan diingatkan. Jadi untuk itu sahaja. Sampai ketemu lagi. Kalau ada idea nak bincang pasal apa untuk next series, bolehlah roja-roja. Okay, insyaAllah. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.